Yip Chang Ching, 43 berkata dia menganalisis data itu yang disimpan dalam sebuah pemacu kilat dan hasil analisisnya pada 10 Mac menemukan gambar itu serta 3 rakaman video juga dipercayai berunsur lucah. Dia berkata demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahidah Zakaria mengenai hasil analisisnya terhadap barang kes iaitu sebuah pemacu kilat yang diserahkan oleh syarikat LJMS Berhad kepada PDRM. Saksi pendakwaan ke-8 itu berkata dia mengambil masa kira-kira 4 jam 50 minit untuk membuka fail yang diekstrak supaya boleh dibaca oleh perisan forensik. Setelah fail dibuka, saya mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk meneliti dan menganalisa data itu supaya dapat mengeluarkan data yang diperlukan mengikut permohonan dalam borang analisis yang disediakan pegawai penyiasat, katanya. Ia berkata data dianalisisnya turut mengandungi laporan 2 panggilan keluar yang dijawab oleh pihak lain selama 136 saat dan 1346 saat masing-masing pada 1 Mei 2021 7 pagi dan 20 Mei 7.50 pagi. Dia berkata dia telah menyerahkan pemacu kilat tersebut kepada pegawai penyiasat pada 10 Januari tahun lepas. Liu berhadapan 11 pertuduhan, antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon mangsa melalui WhatsApp pada Mac dan Jun 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 509 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Perbicaraan Abid Liu ni kita dah cover sebelum ni lama sebelum ni saya dah cover. Saya kata saya tak berani nak komen siapa betul siapa salah sebab perbicaraan belum lagi bermula. So perbicaraan sekarang sudah bermula. Now kalau kita faham jenayah sebagaimana saya selalu terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, pada peringkat ini adalah peringkat prosecutor. Erti kata ini peringkat pendakwaan. Pihak pendakwaan akan mengemukakan semua saksi, semua bukti, dia akan mengemukakan semua perkara lah tentang kes-kes tersebut. Setelah habis, setelah submission, maka mahkamah akan menentukan sama ada prima facie atau tidak. Kalau sekiranya ada prima facie, maka dan peguam bela datang untuk nak datang dengan pembelaan-pembelaan mereka. So sekarang ini mereka telah sampai ke satu peringkat. Peringkat ini adalah di mana expert witness, saksi dipanggil untuk nak ekstrak data-data ataupun melihat apa yang terdapat di dalam telefon bimbit. Namun isu yang dibangkitkan, isu nak dibawakan adalah berkenaan dengan, ini saya saja cerita secara umum je lah kan, dan apa yang perlu dibuktikan oleh peguam pendakwa raya sebenarnya. Isu yang dibawa dalam hal ini adalah bagaimana Abid Liu dikatakan dituduh menghantar video dan juga gambar-gambar lucah kepada wanita tersebut. Okey, itu tuduhan dia. Namun yang hendak dibuktikan bila dia cek telefon, dia kata ada gambar lucah di dalam video, di dalam telefon. Now, ada gambar lucah di dalam telefon belum bermakna dia menghantar gambar tersebut kepada wanita tersebut. Sebab pertuduhannya kepada wanita. Memiliki gambar lucah adalah satu cerita ataupun pertuduhan yang lain. Kan? Salah tak salah itu cerita lain. Itu satu pertuduhan. So, dia nak kena buktikan bahawa memang betul dia telah menghantar gambar tersebut kepada wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, custodian. Maksudnya, di dalam phone Abid Liu, kalau dia orang nak petikaikan pun, dia boleh kata phone ini bukan saya punya, ataupun ada telah ditempered dan sebagainya. So perkara-perkara teknikal macam ni yang biasanya polis dah faham dan dia tahu macam mana nak handle this kind of situation. Yang ni saya tak komen panjang-panjang because it masih lagi ongoing trial. So kita tunggu dan lihat. Dan saya saja bawa untuk tatapan dan juga untuk update kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita bawa kepada cerita Daim yang sekarang ini asetnya disita dan juga disitalah oleh SPRM baru-baru ini. Okey, isteri Daim dakwa, Daim dianiaya kerana berjaya dalam perniagaan. Isteri bekas Menteri Keuangan Daim mendakwa suaminya dianiaya oleh pihak berkuasa atas kejayaan dalam perniagaan. Naimah Khalid berkata kerajaan tidak boleh cuba mencemarkan reputasi individu untuk menyelesaikan pertelingkahan politik lampau. Umum mengetahui Daim merupakan ahli perniagaan yang sangat berjaya sebelum menyertai kerajaan pada 84. Malah media secara meluas merujuk beliau hartawan dan jutawan sebelum memegang jawatan awam 40 tahun yang lalu. Kini sebuah kempen memutarbelit maklumat dan persepsi dijalankan bagi memberi gambaran bahawa beliau beliau serang yang korup semata-mata kerana sangat kaya. Ini salah ayat ni. Ia suatu yang tidak munasabah dan masuk akal. Malah tiada ahli perniagaan yang berjaya di negara ini akan terlepas daripada tuduhan sedemikian, katanya. Dia seterusnya menambah bahawa Perdana Menteri telah beberapa kali mendakwa Daim mempunyai kekayaan haram tanpa memberikan bukti. Adakah Perdana Menteri mencadangkan ahli perniagaan Melayu yang berusaha keras dan kebolehan tidak boleh menjadi kaya tanpa menggunakan jalan tidak sah atau haram?
ini hanya merupakan tanggapan stereotip palsu mengenai kehidupan orang Melayu. Dia menambah bahawa Anwar harus menghormati prinsip tidak bersalah, melainkan kesalahan dibuktikan di mahkamah. Turut hadir adalah dua anak lelaki Daim. Naimah berkata ketika mereka dimaklumkan pada Isnin bahawa mereka akan dipanggil pagi ini untuk membantu siasatan. SPM sedang menyiasat bekas menteri itu berhubung pendedahan mengenai kekayaannya susulan pendedahan rekod kewangan antarabangsa dikenali sebagai kertas Pandora. Dokumen itu mendapati dalam rekod itu sahaja anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 25 juta pound sterling atau kira-kira 141 juta ringgit. Daim sebelum itu menjawab Malaysia Kini mengenai kertas Pandora mengatakan semua urusan adalah sah dan dengan semua cukai dibayar. Meneliti entiti luar persisiran yang tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan amalan itu telah dikaitkan dengan pengelakkan cukai. Dalam kes lain, ia adalah cubaan untuk mengekalkan kerasaan atas pelbagai sebab. SPM kata ia telah menghantar notis kepada Daim pada Jun lalu untuk isytihar hartanya, tetapi mendakwa ia tidak dipenuhi walaupun setelah 5 tempoh lanjutan diminta oleh bekas Menteri Keuangan. Okey, ini seterusnya mereka terus menyita bangunan Ilham. So untuk maklumat tuan-tuan dan puan, isteri dan juga dua anak Daim juga dipanggil untuk disiasat oleh SPRM dan sebanyak 5 kali permohonan sebenarnya dibuat oleh SPRM untuk Daim mengisytiharkan harta ataupun mengemukakan pengisytiharan harta. Kalau kita baca dekat sini, menghantar notis kepada Daim untuk isytihar hartanya, tetapi ia tidak dipenuhi walaupun setelah 5 tempoh lanjutan, maksudnya 5 kali dilanjutkan tempohan, maksudnya dia minta tunda untuk dia untuk dia isytiharkan harta, tak dilakukan. Akhirnya setelah disita, itu yang berlaku. Now, Daim ni bukan, it's not an open secret. Saya ada download benda ni dari internet, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi cari sendiri. Berita The Business, Malaysian Business tahun 2004. Saya print. Dan salah satu bisnes yang Daim terlibat juga adalah, kita tak tahu, yang kita sebenarnya tak ramai yang tahu bahawa dia adalah owner kepada satu bank. Dan bank itu adalah bank bersifat international dan cawangan-cawangannya antaranya ada di Afrika. Dipanggil International Commercial Bank Group atau ICB. ICB. Dan kalau tak silap saya, bank ini dia take over tahun 1994 pada zaman masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Menteri Keuangan, if I'm not mistaken. Tetapi dan it's still going on. I don't know sampai sekarang masih atau tidak. Setakat last saya check tahun 2013 kot masih lagi, but later saya tak dapat the information lah. Tetapi ini antara bisnes yang beliau terlibat. I'm not saying anything, I'm just saying yang secara awalnya memang dia seorang businessman yang berjaya. Awalnya, even sampai sekarang pun kita kata dia seorang businessman yang berjaya. Cuma sama ada bukti atau tidak, dia bergantung kepada apa yang SPRM bawa dan kemukakan. Tuan-tuan, dia macam ni. Dia bukan masalah kaya, dia bukan masalah orang Melayu dan sebagainya. Ramai je orang Melayu kaya. Tapi menarik kalau kita tengok billion of dollars di dalam bisnes perbankan seperti ini, tetapi Daim tidak tersenarai pun di kalangan 10 orang atau 100 orang yang terkaya di Malaysia. 10 orang lah at least terkaya di Malaysia. Dia tak tersenarai pun. So, backs the question lah. What happened? Apa yang berlaku? Dan another question, kalau kita tengok tadi nilaian Pandora Papers tak banyak pun, 140 juta je kan. Untuk level dia is nothing lah. Tetapi it's not about the sum, it's about avoiding taxes. Yang itu sebenarnya antara perkara yang dikorek oleh SPRM dan juga mungkin LHDN untuk isu-isu seperti ini kan. Normally avoiding taxes tu yang berlaku. But still benda ni ongoing cases dalam siasatan. Dan dengan freezingnya aset tersebut, kita nampak bahawa dia telah trigger international punya FBI, CIA sebagainya. Tuan-tuan sebut pasal FBI. Okay, habis cerita tu. Tapi saya continue lah. Saya tengok hari ni Netflix, The Man on the Run. Man on the Run dalam Netflix. Iaitu berkenaan dengan Jolo dan juga Najib Razak. Man on the Run. Saya tengok hari ni, saya baru habis tengok, bukan hari ni, hari tu dah tengok. Ini second time saya tengok. This is the second time saya tengok sebab saya nak tengok detail dia. Dalam Netflix sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok Man on the Run. Menarik. Alamak.
Kenapa dia tak keluar? Alright. Man on the Run ni adalah berkenaan dengan cerita yang membabitkan 1MDB. Kes 1MDB Najib Tun Razak dan juga Jolo, dan banyak interview dilakukan kepada pelbagai pelbagai agensi lah. Dia termasuklah DOJ, FBI, termasuk juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dia menjadi Perdana Menteri, termasuk juga kepada Najib Razak sendiri. Termasuk juga Najib Razak sendiri dan DH dan sebagainya, Russell Brown. So ramai yang di-interview. Saya sarankan pergi tonton Man on the Run ini dan lihat sendiri secara summary-nya apa yang berlaku. Banyak juga yang tak diceritakan di dalam cerita Man on the Run ini, mungkin sebab dia sejam 40 minit je tak sempat nak cerita semua. But Man on the Run ni give you the gist. So apa yang berlaku, Peguam Najib semalam 2 hari lepas telah cuba mendapat petition, telah cuba buat injunction supaya dokumentari tersebut dihalang untuk disiarkan di Malaysia. Peguamnya telah try untuk mendapat injunction lah. So saya sarankan tonton pergi tengok sebelum dia kena ban. Mungkin kalau kena ban lah di dalam Netflix. Sebelum dia kena ban di dalam Netflix. Tapi nak cerita bahawa kalau kita nak bercerita tentang bagaimana wang dibawa keluar apa semua, tonton tengok cerita tu. Tonton tengok cerita itu. Okey, habis. Kalau jumlah cukup, Ketua Parti dah menghadap Agong, IGP. Ketua Polis Negara Rizauddin mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa pembangkang mempunyai bilangan cukup membentuk kerajaan dibuat oleh mereka yang tidak mempunyai autoriti. Katanya, sekiranya dakwaan tersebut benar, sudah pasti ia datang daripada pemimpin berkenaan. Sekiranya betul nak berlaku, Ketua Parti atau seterusnya akan bawa menghadap Agong ataupun membawa pendedahan di dalam Parlimen. Mengatakan kita ada sekian nombor dan kita buat undi tak percaya dalam Parlimen, kata Rizauddin pada sidang media. Rizauddin turut menjelaskan polis telah membuat kertas siasatan berhubung usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Now, it's about time lah. Dalam section, saya tengok section berapa di dalam kanun kesiasaan, memang ada satu section khas untuk menangkap mereka yang cuba menjatuhkan bukan menjatuhkan demokrasi lah, menjatuhkan kerajaan yang sah dengan cara yang tidak sah, dengan menimbulkan keresahan dan sebagainya. So, bila perkara ini dilakukan, terutama kita kena faham kenapa. Dan yang menariknya, Saitro Tun yang banyak main benda ni. Saya nampak macam saya sebut dalam wacana saya malam tadi, saya kata dia seolah-olah nak menutup cerita Daim, cerita bekas Perdana Menteri ditahan dan sebagainya. So dia seolah-olah nak menutup cerita tersebut. Jadi, bila kita semua dah mula bercerita, kita dah divert away daripada kisah yang sepatutnya, iaitu kisah berkenaan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penangkapan, siasatan daripada SPRM dan sebagainya. Jadi benda macam ni yang sebenarnya yang kita kena fokus on, tetapi kita hilang fokus sebab akhirnya kita banyak bercerita kepada kisah-kisah sebegini. Sehingga kan kalau kita tengok 3 MP bersatu. 3 MP bersatu sendiri yang sokong PM Nafi diajak sertai langkah Dubai. Even yang 3 orang yang sokong PM pun kata tak pernah pun orang ajak di pasal langkah Dubai. 3 ahli parlimen baru-baru ini mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri, menegaskan tidak menerima sebarang tawaran menandatangani akuan bersumpah SD untuk menukar kerajaan di tengah-tengah spekulasi langkah Dubai. Ahli Parlimen Gua Musang, Parlimen Jeli dan juga Labuan menegaskan perkara itu ketika dihubungi. Saya tak terima apa-apa tawaran tanda tangan SD dan saya kekal komited menyokong Perdana Menteri. Suhaili pula menegaskan dia tidak akan buat pusingan you sama sekali dalam soal tersebut. Now, kita tak ada isu tuan-tuan. So daripada segi sokongan itu sebenarnya kukuh dah. Itu bukan isu dia. Now, isu dia adalah berkenaan dengan persoalan. Adakah dikira sebagai lompat parti? Saya dah bagi tahu 2 hari lepas. Formula nak jatuhkan kerajaan malam tadi. Formula nak jatuhkan kerajaan mudah je. Pergi ke dalam parlimen, buat undi tak percaya atau undi percaya. Simple. Tetapi sampai sekarang, mereka tak berani buat demikian, tetapi secara berseluruh dan melawaknya mereka berkata kita sudah cukup jumlah, kerajaan akan tumbang pada bila boleh masa. Terutama Sanusi lah yang cakap demikian kan. Ahli-ahli parlimen lain atau ahli-ahli pimpinan PN lain tak ada pun berbincang ataupun bercakap tentang perkara sedemikian. So saya rasa benda-benda macam begini kita boleh dismiss lah dan kita boleh fokus balik dengan perkara yang sepatutnya kita lakukan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kedua berkenaan dengan isu kalau kita kata sekarang ini, iaitu kes-kes yang seperti mana yang kita sebutkan tadi kan, berkenaan dengan Daim dan sebagainya, bekas PM disiasat dan sebagainya kan, kalau kita tengok.
Dan dalam kenyataan itu juga, saya juga membawa kenyataan daripada bila siasatan tersebut sedang berlaku, siasatan yang sama sedang berlaku, bahawa Ismail Sabri juga telah dipanggil. SPRM sudah rakam keterangan Ismail Sabri. Suruhanjaya SPRM telah merekam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kata Pesuruhjaya Azam Baki. Ini bagi membantu siasatan berhubung penggunaan dana 700 juta yang dibelanjakan untuk tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran terdahulu. Utusan Malaysia melaporkan proses mengambil keterangan berlangsung 5 jam dari 10 pagi sehingga 4.45 petang. Keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan di bawah AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembayaran Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLA TFPUAA 2001 dan Akta SPRM 2009. Selain anggota Parlimen Membera, SPRM dilaporkan turut menyiasat beberapa bekas pegawainya, termasuk pembantu Ismail dilantik secara politik ke dalam jawatan kanan Perdana Menteri pada ketika itu. Siasatan itu dilaporkan dibuat 4 hari setelah Menteri Komunikasi berkata, iaitu Muhammad Fazil berkata, rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan 700 juta untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran lalu. Pada November lalu, Perdana Menteri mendedahkan 700 juta dibelanjakan di antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu bahawa sebanyak 500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri. Itu pun ada balance sebanyak 50 lebih juta, dan 50 juta itu digunakan oleh Perdana Menteri untuk, kalau kita tengok billboard yang berkaitan dengan Madani dan sebagainya, itu balance daripada 200 juta tersebut. So dia tak guna belanja baru pada tahun 2023. So isu dia adalah bukan satu perbelanjaan 700 juta, dia bukan 7 juta, bukan 70 juta, 700 juta. Hampir 1 bilion. Itu yang pertama. Yang kedua, 700 juta tu belanja apa? Kan? Belanja apa? Apa yang dibelanjakan untuk apa? Pada masa itu, di sana cerita, media kita punya, ialah RTM, TV, RTM lah pada waktu itu, RTM kita punya dan sebagainya. So, backs the question, 700 juta ini untuk belanja apa? Jadi bila dalam Sina, dia kata, soalan daripada moderator, dia kata, moderator kata, yelah, kita tak ada dalam PN sekarang ini mendahului dalam TikTok. Dalam TikTok ni PN mendahului. Kita kata simple je, because PN spend money on TikTok a lot. They spend. Sebab itu saya kata PN confident bahawa mereka boleh menang. Siapa berani jamin 700 juta itu tak termasuk belanja untuk nak promosi di TikTok? Of course 700 juta itu untuk bayar perbelanjaan publicity. So, adakah mustahil 700 juta itu dibelanjakan juga bukan setakat untuk kerajaan, tetapi untuk bukan kerajaan, maksudnya untuk parti politik. And that is why kenapa dia was so confident in winning the election. Kalau diikutkan situ 500 juta, 500 juta, half a billion spent by Muhyiddin Yassin setakat tahun 2020 sehingga 2021 sebelum beliau jatuh menjadi Perdana Menteri. Dijatuhkan daripada menjadi Perdana Menteri. So dalam tempoh itu saja dia spend 500 million, 500 juta untuk publicity, tuan-tuan. So korang rasa dia tak rasa confident ke boleh menang? Kalau dia spend 500 juta, itu yang dia spend di atas kementerian yang melibatkan komunikasi. Kita tak tahu lagi yang dia spend di dalam parti. Kalau kita tengok data ditunjukkan oleh akaun Bersatu, itu saja puluhan juta untuk publicity. Itu dalam akaun Bersatu. Kan? Itu dalam akaun Bersatu, puluhan juta publicity. And that is why kenapa dia leading. Sedangkan Pakatan Harapan, Allah, nak spend duit atas TikTok pun tak sanggup, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya punya akaun TikTok saya ni kena ban. Orang tak boleh bagi gift kat saya. Saya ada 1.5k yang view saya sekarang ini. Seorang pun tak boleh bagi gift kat saya. Saya kena ban. Saya ni penyokong kerajaan, tapi yet dia orang tak boleh tolong saya untuk lift ban saya. Bukan saya nak batak sangat gift tu, tetapi maksudnya orang macam saya pun kena ban. Di zaman kita jadi kerajaan. Tetapi pada zaman mereka menjadi kerajaan, dia boleh guna sesuka hati, tuan-tuan. Dia boleh tangkap sesuka hati, dia boleh tuduh sesuka hati, dia boleh belanja sesuka hati. And that is what happened. Dan now you know kenapa mereka lead di dalam membuat persepsi. Betul juga apa yang moderator itu kata. Dia kata bila Ilham Center kata perlukan influencer. Kemudian moderator kata, yalah kat sebelah awak tu influencer. Tapi masalahnya saya seorang. Kan, saya seorang so-called influencer. Saya tak ngaku diri saya influencer pun.
Walaupun malam ni 8-10 ribu orang menonton kita. Saya bukan influencer. Tetapi nak cerita, kita seorang-seorang nak pergi lawan. Bukan saya kata dalam TikTok ni tak ada geng PH. Ada, ramai. Ramai geng PH. Tetapi yang really kita nak push forward tu, kita kena, nak kena belanja macam PN. Ratus juta kena belanja. Tapi masalahnya, apa masalahnya tuan-tuan? Kerajaan ni bukan kerajaan sakau. Itu je. Kerajaan ni bukan kerajaan sakau. Apa? Tuan-tuan ingat kami kena bayar ke? Kan hari-hari live. Ni mata saya ni tuan-tuan tak buka pun tak boleh ni. Dah penat.